Alright guys, selalu kalau kita sembang pasal telefon Oppo ni kan, dua benda lah selalu akan keluar pada minda kita. Iaitu harga dia yang mahal dan yang kedua, kamera dia yang actually pretty good. Itulah benda yang aku fikirkan lah apabila aku tengok balik telefon terbaru pada Oppo iaitu Oppo Find X5 Pro yang dijual dengan harga RM4,999. Harga dia memang keras. Jadi dengan harga tara-tara iPhone ni, adakah phone ni berbaloi untuk dibeli? Mari kita tengok. Sejujurnya aku pun confused dengan apa yang Oppo nak buat dengan siri Find X ni. Macam siri yang pertama, Find X yang pertama tu dia ada pop-up kamera. Lepas tu yang kedua dia ada periscope. Lepas tu untuk Find X3 dia ada dia punya microscope kamera dan dia punya 1 billion color display. Lepas tu untuk Find X5 Pro ni dia ada gimmick yang lain pula. Tahun ni pihak Oppo membina sebuah dedicated NPU lah pada Oppo Find X5 series ni yang digelar sebagai Mari Silicon X. Kepada korang semua yang tertanya apa benda NPU ni, nama penuh dia ialah Neural Processing Unit. Fungsi utama NPU ni adalah untuk boost prestasi AI pada telefon tu. Sebelum ni prestasi AI semua bergantung kepada kecekapan prosesor itu sendiri. Tetapi dengan hadirnya NPU ni, prestasi AI bertambah lebih efisien kerana NPU ni sahaja yang melakukan semua kerja AI tu. Tapi apa yang menarik pasal Mari Silicon X ni, ia dibina berasaskan 6 nanometer punya chip. Dan ia juga datang dengan ISP yang tersendiri. Selain tu, ia hadir dengan fungsi-fungsi yang menarik seperti Ultra HDR yang jauh lebih hebat daripada normal HDR, 4K night video dan RAW image processing in real time. Jadi dengan fungsi-fungsi yang menarik yang memfokuskan pada kamera telefon ni, mari kita tengok betapa bagusnya kamera pada Oppo Find X5 Pro ni. Untuk kamera belakang, ia datang dengan 3 tetapan kamera iaitu 50MP kamera utama, 50MP kamera ultrawide dengan keluasan 110 darjah dan 13MP kamera telefoto dengan 2x optical zoom. Untuk selfie pula, ia menggunakan 32MP untuk kamera selfie dia. Sebagai tambahan untuk tahun ni, Oppo membuat kolaborasi dengan Hasselblad untuk tune color pada gambar Oppo Find X5 Pro ni dan juga dia punya kamera UI tu. Seperti apa yang aku jangkakan lah, gambar yang dihasilkan dengan telefon ni memang cantik, warna dia true to nature, semuanya berterima kasih kepada Hasselblad punya color tune. Selebihnya seperti aku expect sendiri, gambar dia memang sharp, details yang jelas dan kemampuan HDR dia yang hebat. Perkara ni sama jugalah pada kamera ultrawide dia, gambar dia memang cantik, cuma keluasan dia agak kecil sikit lah iaitu 110 darjah sahaja. Beralih ke telefoto dia pula, gambar yang dihasilkan bagi aku okey sahaja. Dia tak adalah setanding sangat macam kamera utama dia dan ultrawide tu, tapi dah cukup okey lah. Untuk portrait dia pun bagi aku memang bagus sebab warna tone kulit pun cantik dan edge detection dia pun bagus. Beralih ke night mode dia pula, di sini kita boleh nampak lah night mode dia memang cantik. Tambahan lagi, kalau kawasan yang bercahaya kuning tu, korang perasan dia still boleh bagi warna dekat subjek tu sendiri. Kalau nak di-comparekan dengan Xiaomi 12 Pro, walaupun dia detail sikit tapi warna dia blow out warna kuning sahaja. So fungsi AI dia memang membantu banyaklah untuk night mode ni. Kalau korang yang nak guna fungsi makro dekat telefon ni, jangan bimbang, dia datang dengan fungsi sensor shift di mana dia akan berubah angle apabila kita dekat dengan subjek tersebut. Untuk selfie pula, bagi aku gambar ni okey je, HDR dia bagus, cuma tone kulit tu tak se-natural seperti di kamera utama tu lah. Beralih ke video pula, korang boleh record maksimum sehingga 4K 60fps dan hasil rakaman dia memang bagus. Warna dia yang menarik dan natural. Lepas tu stabilization ni pun bagus disebabkan OIS yang telah di-upgrade. Tapi apa yang paling impresif pasal dia punya video ni adalah night mode video dia lah yang hebat gila. Mari Silicon X kali ni memang upgrade habis lah night mode video capability dia. So dekat sini kita boleh conclude lah bahawa Oppo Find X5 Pro ni adalah phone kamera terbaik yang Oppo pernah keluarkan pada tahun ni. Untuk spesifikasi selebihnya, telefon ni menggunakan chipset flagship tahun ni iaitu Snapdragon 8 Gen 1, mempunyai RAM sebesar 12GB RAM dengan 256GB storan. Untuk skrin, ia menggunakan skrin berukuran 6.7 inci jenis LTPO Gen 2 AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Untuk software pula, telefon ni menggunakan kemaski terbaru ColorOS yang berasaskan Android 12. Bagi aku, ColorOS 12 adalah UI terbaik untuk tahun ni kerana fungsi dia yang banyak dan UI dia pun sangat clean dan smooth gila. Kalau korang semua nak tahu lebih lanjut lah pasal kemaski ni ColorOS 12 ni, korang boleh
tengok video sebelum ni yang aku buat pasal Color OS. Kita beralih pula ke bahagian bateri. Telefon ni datang dengan bateri berkapasiti 5000 mAh dan datang dengan penyokongan fast charging 80W dalam kotak. Selain daripada tu, dia juga menyokong untuk wireless charging maksimum sehingga 50W. Untuk ketahanan bateri dia, aku boleh conclude dengan satu ayat je, dia boleh tahan sehari. Nak senang cerita tu, kalau kau pergi kerja, kau balik kerja, charge. Dan charging ni pun laju, so tak ada hal lah kat sini. Jadi untuk keseluruhan Oppo Find X5 Pro ni, dari segi hardware dia memang dah terpaling flagship dah lah. Cuma macam biasalah, telefon mesti ada masalah yang tersendiri. Mana ada phone yang perfect, betul tak? First kali, Snapdragon 8 Gen 1 ni macam korang semua dah tahu, dia parah sikit lah kalau nak main game yang high demanding sikit lah, macam Genshin Impact or even Apex Legends yang baru ni. Kalau kau main max setting, memang dia akan panas gila. So, aku tak sarankan korang main dengan max setting. Selain tu juga, isu yang sama juga seperti kebanyakan phone Snapdragon 8 Gen 1 ni, dia suka randomly panas. Tambahi kalau kau buka TikTok, Instagram ataupun Google Chrome tu. Kenapa dia panas, aku pun tak tahu. Sama lah isu dekat S22 Ultra, Xiaomi 12 Pro, Vivo S80 Pro, semua yang pakai Snapdragon Gen 1 benda yang sama juga. Aku pun tak tahu nak kata apa dah. Yang kedua pula adalah dia punya screen. Screen dia memang bagus, warna dia memang cantik, semua dah perfect. Cuma satu benda yang mengecewakan pasal Oppo Find X5 Pro punya screen ni adalah dia punya kecerahan yang agak malap jugalah. Kalau korang nak guna di bawah matahari tu memang agak sukar jugalah. So itu benda yang aku boleh kata kurang sikit lah pasal screen ni tu. Okay, last kali adalah harga dia. Aku rasa Oppo tahun ni agak berani jugalah letak harga tinggi macam ni, RM4,999 aka RM5,000 lah. Yes, aku rasa harga tu dari segi perspektif setengah orang dia kata okey je, dan aku pun boleh kata juga. Tapi satu masalah dekat sini, dengan harga macam ni, diorang hanya bagi 3 tahun software update saja instead of 4. Kalau kau beli Samsung, kau boleh dapat 4 tahun. So, faham maksud aku kat sini? So dia macam tak adil lah. Kau bayar RM5,000 kau dapat 3 tahun saja. So aku rasa patutnya Oppo bagi pengguna dia macam privilege sikit lah. Dah beli harga macam ni, at least bagilah 4 tahun software update. So dia macam rasa berbaloi sikit lah. Jadi itu sajalah untuk Oppo Find X5 Pro ni. Aku rasa kat komen mesti akan cakap nanti, buat apa beli telefon ni kalau boleh beli iPhone? Aku rasa statement tu ada yang benar dan yang tak benar. First kali, tak semestinya semua orang nak pakai iPhone, betul tak? Ada je orang yang tak boleh pakai iPhone sebab mungkin tak biasa dengan dia punya UI, dia punya OS, so dia tak biasa pakai iPhone punya gesture ke, ataupun dia punya navigation yang pelik kan, dia tak boleh guna kan. So kita faham lah kat sini. So dengan harga macam ni, mungkin orang tu lebih minat dengan Oppo Color OS ke, so logical lah kat sini. So benda ni lebih kepada preference setiap orang tu sendiri. So point untuk beli iPhone tu mungkin agak tak valid sangat lah kat sini. Sebagai akhir kata, aku boleh kata korang semua, Oppo Find X5 Pro ni antara flagship yang paling powerful yang korang boleh dapatkan pada tahun 2022 ni. Dia tergolong lah dalam golongan seperti Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 Pro, Vivo S80 Pro, dan juga yang paling baru akan masuk nanti, Honor Magic 4 Pro. So stay tune lah untuk review yang seterusnya pula. So itu saja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Bye bye.